Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, pada hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1 bab 6 jadual berkala dengan subtopik 6.1 penggelasan unsur. Dalam video ini kita akan menjurus kepada logam dan bukan logam. Okay. So, dalam video yang lepas kita telah belajar jadual berkala di mana unsur-unsur disusun mengikut nombor proton daripada logam kepada separalogam dan kepada bukan logam. So, antara kegunaan unsur-unsur ialah untuk membuat barang perhiasan dengan menggunakan emas, perak dan platinum. Okay, emas, perak dan platinum ini merupakan logam. Unsur-unsur juga digunakan dalam bidang pembinaan, pengangkutan, kesihatan, perubatan, pertanian dan perindustrian. Okay. So, kita harus menghargai jasa ahli sains kerana menemukan dan menyusun unsur dengan teratur dalam jadual berkala. Jadi, tahukah anda ahli sains pertama yang mengkelaskan bahan-bahan kepada logam dan bukan logam? Ahli sains yang saya maksudkan ialah Anthony Lavoisier. Okey, dalam video ini kita akan melihat kepada 4 contoh logam dan 4 contoh bukan logam diikuti dengan eksperimen. Okey, logam pertama dalam perbincangan ialah aluminium, simbolnya Al dalam jadual berkala. So, aluminium ni bersifat boleh ditempa. Ditempa maksudnya boleh dibentuk, kuat dan ringan dan merupakan pepeja yang berwarna kelabu dan berkilat. Contoh yang ni, aluminium foil ni. So, aluminium ni sebenarnya boleh digunakan untuk membina badan kapal terbang. Pernah terfikir tak? Okey, logam kedua ialah besi. Simbolnya Fe. So, besi ni bersifat mudah ditempa seperti aluminium tadi. Juga kuat, merupakan bahan magnet. Pepejaan berwarna kelabu dan merupakan konduktor elektrik yang baik. So, besi ni boleh digunakan untuk membuat cangkul. So, logam yang ketiga dalam perbincangan kita ialah kuprum. Simbolnya Cu. Kuprum bersifat molo, iaitu mudah dibengkok, kuat, tahan karat, berwarna coklat kemerahan dan juga merupakan konduktor elektrik yang baik. So, kuprum ni boleh digunakan untuk membuat wayar kuprum. So, logam yang keempat ialah zinc. Simbolnya Zn. So, zinc juga bersifat kuat, merupakan pepejaan berwarna kelabu dan juga merupakan konduktor elektrik yang baik. So, zinc ni boleh digunakan untuk membuat atap zinc. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada 4 contoh bukan logam. Okay, yang pertama ialah iodine, simbolnya I. Okay. So, iodine merupakan hablo berwarna hitam, beracun dan digunakan untuk membuat antiseptik. Antiseptik ni adalah untuk mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Yang ini digunakan dalam bidang perubatan. Okay. So, bukan logam yang kedua ialah klorin, simbolnya Cl. Klorin ni merupakan gas yang berwarna kuning kehijauan. Okay. Dia beracun dan merupakan peluntur warna. Contoh tengok ni. Bahan peluntur dari klorin. Okay. Next, bukan logam yang seterusnya, sulfur. Simbolnya S. Okay, sulfur ni warna kuning. So, serbuk pepeja berwarna kuning dan dia beracun. Okay. Tetapi sulfur ni boleh digunakan untuk membuat tayar getah supaya menjadi lebih keras. So, bukan logam yang seterusnya ialah karbon. Okay, karbon simbolnya C, bukan K. Karbon merupakan pepejaan berwarna hitam. Okay, dia licin, ringan, tetapi merupakan konduktor elektrik yang baik. Dia bukan logam, tapi konduktor elektrik yang baik. Dan karbon digunakan untuk membuat apa? Mata pensel. Yang ini juga dinamakan sebagai grafit. Okay, so karbon juga digunakan untuk membuat raket. Okay. So, selesai perbincangan. Seterusnya kita akan lihat kepada eksperimen 6.2 buku teks anda, muka surat 172 hingga 174. Kita ada 6 aspek yang akan dikaji. Yang pertama, kekilauan permukaan, kemuluran, keboleh-tempaan. Seterusnya kepada kekonduksian elektrik, kekonduksian haba dan juga takat lebur. Okey, jom kita masuk makna sains. Okey, yang pertama, kekilauan permukaan. Okey, kita akan gunakan dua, satu rod kuprum, okey, dan satu rod karbon. Okey, dengan kertas pasir. Okey, jom kita lihat ini. Okey, mula-mula yang pertama kita akan tengok kekilauan permukaan.
Di sini cikgu sediakan 2 rod. Satu, yang ini adalah rod kuprum. Nampak tak rod kuprum? Warna perang seperti ini. Okey, yang satu lagi adalah rod karbon dan ini adalah kertas pasir. Kita akan gosok. Lepas tu kita akan lihat hasilnya. Okey, sekarang kita mengosok rod karbon. So nak ingat rod karbon ni senang. Macam pensel kan? Pensel bahagian yang hitam tu adalah karbon. Okey, dia kan macam ni. Tak berkilau kan? Okey, sekarang kita lihat kepada rod kuprum. Okey, rod kuprum. Lihat perbezaannya sebelum dan selepas. Okey, sekarang kita lihat sebelah ni. Ini yang selepas digosok, ini sebelum digosok. Nampak tak perbezaannya? Jadi rod kuprum ini mempunyai permukaan yang berkilau. Okey, dapat. Okey, yang kedua kita akan lihat kepada kemuluran. Kita akan gunakan dawai kuprum dan grafik pensel. Tapi maaf, cikgu tak ada dawai kuprum, so kita try dengan dawai yang biasa. Okey, yang ini adalah dawai. So memang nampak dengan jelas dawai ini senang saja untuk dibengkokkan. Kita boleh bentuk bentuk yang kita nak. Bulat ke, kita bentuk segitiga ke, segi empat ke, semua boleh. Okey, dia boleh dibengkokkan. Okey, ini adalah rod karbon. Rod karbon, kita cuba bengkok, tengok apa berlaku. Oh, patah. So rod karbon tu patah, maka karbon tidak bersifat molo. Dawai ni bersifat molo. So grafik pensel itu patah kan? So kita katakan dia bersifat rapuh. Okey. Okey, yang ketiga kita akan lihat kepada kebolehtempaan. Okey, kali ini kita menggunakan kepingan besi. Okey, tetapi eksperimen ni mungkin hanya menunjukkan kenipisannya. Cuba anda perhatikan. Seterusnya kita akan lihat kebolehtempaan. Di sini kita akan gunakan kepingan besi, kepingan kuprum. Okey, ini adalah rod besi tau. Dan ini warna kuning. Apa ini warna kuning ini adalah ketulan sulfur. Okey, sekarang kita akan gunakan tukur untuk mengetuk kepingan ini dulu. Kita lihat apakah yang terhasil. Cuba kita lihat perbezaannya di bahagian yang telah diketuk. Okey, kepingan ini menjadi semakin nipis setelah diketuk. Okey, sekarang kita sambung kepada kepingan kuprum yang warna perang ni. Okey, ataupun saya foldkan dulu. Ya, ini saja stok yang kita ada di makmah sekolah cikgu. Okey, sekarang kita lihat. Okey, kita lihat perbezaannya. Sebenarnya bahagian yang setelah diketuk dia akan menjadi semakin nipis. Dia akan menjadi semakin nipis. Okey, untuk ketulan sulfur, cuba fikirkan apa akan berlaku jika saya ketuk. Tengok. Dia akan pecah. Dia tak mungkin jadi nipis. Dia akan pecah. Okey. Satu lagi, kalau saya gunakan ni rod karbon, kalau saya ketuk, apa akan berlaku? Oh, terus dapat sekali je. Terus patah. Okey. So yang ini adalah ciri-ciri bukan logam, iaitu dia tidak mempunyai sifat kebolehtempaan bagi sulfur dan juga karbon. Okey, so dah dapat untuk kebolehtempaan. Kalau boleh tempa, dia boleh bentuk. Kalau tak boleh tempa, seperti yang saya tunjukkan tadi. Okey, yang keempat kita akan terus kepada kekonduksian elektrik. Kita akan lihat sambungannya seperti yang rajang diberikan. Murid-murid, seterusnya kita melihat kekonduksian elektrik dalam logam dan bukan logam. Okey, masih ingat lita yang kita pernah belajar untuk penyambungan menggunakan ammeter. Okey, ammeter disambung secara bersiri. Yang positif sambung kepada yang bahagian positif, terminal positif bateri.
So di sini cikgu menggunakan 3 biji bateri, so 4.5 volt. Okey, ini sambung ke bahagian suis. Suis sambung kepada, yang ini adalah rod besi. Jadi sekarang saya turunkan untuk suis tu. Kita akan lihat kepada bacaan ammeter. Okey. Adakah terdapat bacaan? Okey, 1 ampere. So kita lihat 0 hingga 1. So di sini adalah lebih kurang 0.1. Hampir-hampir 1 lah ampere. Maksudnya Okey, so daripada tadi kita sedia nampak jarum ammeter terpesong. So menunjukkan rod besi ni boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, so sekarang saya tukar pula kepada sulfur. Okey, sekarang kita sambungkan litar ini kepada kepingan sulfur. Sebab sekolah cikgu tak ada rod sulfur. So kita akan gunakan kepingan sulfur. Susunannya sama juga seperti ini. Dan kita akan lihat kepada jarum ammeter. Adakah jarum ammeter terpesong? Okey, tak. Jarum ammeter tidak terpesong sebab sulfur bukan logam. Dan seterusnya saya akan sambung kepada rod karbon dan kita akan lihat apa yang berlaku. Okey, sekarang kita lihat kepada sambungan menggunakan rod karbon. So menggunakan rod karbon, ini rod karbon kan? Tutupkan suis, kita lihat. Okey, so rod karbon juga menunjukkan ada bacaan pada alat ammeter, iaitu jarum ammeter terpesong. Okey, terpesong. Okey, so jarum ammeter terpesong menunjukkan rod karbon tu merupakan konduktor elektrik yang baik. Okey, next kita lihat kepada kekonduksian haba. Kita lihat kepada bahagian kekonduksian haba. So di sini boleh nampakkan dan nyalakan. Okey, dah disambungkan dengan rod besi. Di hujung rod besi itu disambungkan dengan paku tekan. Paku tekan. Sekarang api dah dinyalakan. Ya. Okey, masa pada jam randik telah dimulakan. Kita akan lihat berapa lama diperlukan untuk paku tekan itu jatuh. So penuh bansen diletakkan di hujung rod besi. Okey, kita melihat kepada haba mengalir. Adakah haba mengalir dalam rod besi? Okey, yang ini mengambil masa. Saya teruskan kepada yang video seterusnya. Okey, masa telah berlalu. Okey. Okey, 1 minit telah berlalu. Okey, saya cepatkan video ni. Okay, saya cepatkan lagi. Dah hampir 2 minit kan? Oh, okey. So, masa untuk paku tekan tu jatuh adalah 2 minit. Okey, lebih kurang 2 minit. Okey, so paku tekan pada rod besi jatuh lepas kira-kira 2 minit. Okey, macam bagaimana pula kalau kita menggunakan rod karbon dan juga rod kuprum? Okey, sekarang saya dah tukar kepada rod besi tadi kepada rod kuprum. Okey, rod kuprum dengan rod karbon. Okay, boleh nampakkan di belakangnya, di bawah dia telah letakkan paku tekan. Dan sekarang penuh bansen telah dinyalakan dan akan diletakkan di hujung bagi rod kuprum dan rod karbon. Dan kita akan perhatikan paku tekan yang mana satu jatuh dulu dan berapa masa yang diperlukan untuk paku tekan itu jatuh. Saya cepatkan video tu. Nampak? Oh, so paku tekan pada rod kuprum telah jatuh dan paku tekan pada rod karbon masih tidak jatuh. Okey, masa diperlukan untuk paku tekan
pada rok kuprum jatuh adalah 46 saat sahaja. Okey, so rok kuprum, paku tekan pada rok kuprum jatuh lepas 46 saat. Tapi paku tekan pada rok karbon tu sebenarnya akan jatuh juga. Tapi dia mengambil masa yang lama untuk jatuh. Okey, yang seterusnya adalah takat lebur. Okey, untuk takat lebur ni, kita akan letakkan serbuk timah dipanaskan di dalam mangkuk pijak. Lepas tu kita rekod. Takat lebur direkodkan dan diulangi dengan serbuk sulfur. Okey, yang ini adalah serbuk timah. Tapi, yang ini cikgu tak lakukan eksperimen di magma sains kerana tidak mempunyai kebuk wasap. Sebab aktiviti menghasilkan gas berbahaya yang perlu dijalankan dalam kebuk wasap. Okey, tetapi secara teorinya, takat lebur untuk sulfur ialah 115.2 darjah Celsius. Manakala takat lebur untuk timah ialah 231.9 darjah Celsius. Jadi, boleh lihat di sini, timah adalah logam, sulfur tu bukan logam. Okey, jadi hasil daripada eksperimen tadi, kita akan masukkan, lihat daripada jadual ini, kekilauan. Okay, bagi logam, berkilau. Untuk bukan logam, adalah pudar. Kemuluran, logam bersifat mulur, bukan logam bersifat rapuh. Okay, sebab dia tak boleh dibengkokkan. Kalau keboleh tempaan, merujuk kepada boleh bentuk atau tak boleh bentuk. So, logam yang boleh ditempa, bukan logam tidak boleh ditempa. Okey, untuk konduksian elektrik pula, logam baik, bukan logam lemah, kecuali karbon. Okey, kita nampak tadi kan, karbon boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, untuk kekonduksian haba bagi logam adalah baik, bukan logam adalah lemah. Dan untuk takat lebur, logam adalah tinggi, bukan logam adalah rendah. Okey, maka kesimpulan eksperimen ini ialah semua hipotesis diterima, iaitu logam mempunyai permukaan berkilat bersifat mulur, boleh ditempa, mengalirkan elektrik dan haba, serta mempunyai takat lebur yang lebih tinggi. Okey, selain daripada ciri-ciri tadi, ada lagi 3 ciri untuk membezakan logam dan bukan logam, iaitu kekuatan reganggam bagi logam kuat, bukan logam adalah lemah, iaitu mudah patah. Ketumpatan bagi logam tinggi, ketumpatan bukan logam rendah. Dan takat lebur dan takat didihnya bagi logam adalah tinggi dan bukan logam adalah rendah. Okey, so sekarang kita bincangkan beberapa soalan daripada buku teks. Yang pertama, apakah perbezaan kekilauan permukaan rok kuprum dan karbon? Senang saja kan? Jawapannya, permukaan rok kuprum berkilat manakala permukaan karbon pudar. Okay, soalan 2, antara dawai kuprum dengan grafik pensel yang manakah dapat dibengkokkan? Okay, jawapannya dawai kuprum dapat dibengkokkan tanpa patah. Tanpa patah kita boleh bengkokkannya. Okay, soalan ketiga, antara kepingan besi dengan sulfur yang manakah boleh ditempa? Okay, yang pasti ialah logam. Okay, maka kepingan besi boleh ditempa. Okay, soalan yang keempat, antara rok besi, rok karbon dan rok sulfur yang manakah dapat mengkonduksikan arus elektrik? So, jawapannya adalah rok besi dan rok karbon. Okay, dapat mengkonduksikan elektrik. Soalan 5, antara rok besi dengan karbon yang manakah konduktor haba yang lebih baik? Okay, so, besi kan? Maka rok besi merupakan konduktor haba yang lebih baik. Okay, soalan 6, antara serbuk timah dengan sulfur yang manakah mempunyai takat lebur yang lebih tinggi? Sudah pasti ialah logam. Maka serbuk timah mempunyai takat lebur yang lebih tinggi. Okey, di penghujung video kita akan bincang satu soalan sudut uji minda, iaitu anda dibekalkan dengan satu unsur X. Apakah yang perlu anda lakukan bagi mengenal pasti jenis unsur tersebut? Kita akan gunakan apa yang kita belajar dalam video ini untuk menjawab soalan ini, iaitu dengan melihat ciri-ciri fizikal unsur X tersebut, sama ada dari segi kekilauan, kemuluran, kebolehtampaan, kekonduksian elektrik dan haba, serta takat lebur bahan X tersebut. Okey, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jika video ini membawa manfaat untuk anda, sudilah tekan like, share kepada rakan dan jangan lupa subscribe channel cikgu. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.